Ya, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ni amalan-amalan yang kita boleh lakukan, yang mana amalan ini membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita dan kita juga mencintai Allah. Lalu dijawab, qala, ya Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat pada waktunya. As-salah fi waqtiha, iaitu menunaikan solat dalam waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqnal fahma wal ilma, ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kerezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dihormati ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, terutamanya pada pagi ini. Ya Allah masih lagi mengizinkan kita untuk kita berada di taman-taman syurga dalam majlis-majlis ilmu, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh ya ibadah kita sepanjang umur kita dalam perjalanan hidup kita ya di dunia ini, sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pagi ini hadis yang keberapa kita ya? 33, muka surat 97. Okey, baik. Saya ulang lagi sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitabnya, kita muka surat 97, Al-Hadisus Salis Wassalasun, hadis yang ke-33. Ya, kita masih lagi meneruskan bicara berkaitan dengan 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan kita membaca hadis ini ya, membawa suatu keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dan salah satunya keberkatan itu ialah Allah Ta'ala yang mencintai kita, dan kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang membawa diri dan keluarga kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita juga mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya an Abi Amr Syaibani, ya, daripada Abi Amr Syaibani, beliau berkata, yaqulu, beliau berkata, akhbarana sahibu hadhihi dar, telah mengkhabarkan kepada kami pemilik rumah ini, wa au ma'a biyadihi ila dari Abdullah, lalu dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di bawah tu ada nota kaki tu ya, siapakah yang dimaksudkan dengan dar Abdullah, rumah ini iaitu rumah Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, lalu dia berkata, sa'altun nabiyya, ya, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ni amalan-amalan yang kita boleh lakukan,
yang mana amalan ini membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita dan kita juga mencintai Allah. Lalu dijawab, qala, ya Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat pada waktunya. As-salah fi waqtiha, iaitu menunaikan solat dalam waktunya. Ada hadis-hadis yang lain, as-salah fi awwali waqtiha, solat di awal waktu. Ya. Siapa-siapa yang solat di awal waktu, dia telah melakukan amalan yang mana Allah amat mencintainya. Dan amalan itu amalan dicintai oleh Allah, dan pelaku amalan itu pelaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis ni, yang hadis ni pula as-salah ala waqtiha, solat dalam waktunya. Maknanya kalau zuhur pukul berapa, asarnya pukul berapa, maka solat zuhur tu antara itulah. Dan solat ni kita dah belajar dulu kan, dah banyak kali dah kita hurai. Solat ni dia punya wajib, dia dinamakan wajib yang muwassa'. Apa makna muwassa'un? Iaitu yang luas dia punya waktu dia. Ada banyak kelapangan waktunya. Tidak kata zuhur pukul 1.30, 1.35 dah habis. Tak ada lah ya. 5 minit aja dia bagi kat kita. Yang tu namanya mudayyak, yang sempit waktunya. Tidak. Ya, waktunya muwassa'un, waktunya luas, lapang. Jadi kalau pukul 1.30 lah, kita katakan contoh, ya, asar, zuhurnya 1.30, asarnya pukul 4 berapa? 45. Jadi tempoh itu solat lah. Nak solat pukul 4 boleh? Boleh. Nak solat pukul 4.40, asarnya 4.45, boleh. Ya, selagi mana tak habis masanya, itulah diberi ruang masa. Maka sesiapa yang menunaikan zuhur pada waktu yang telah ditentukan, maka dia menjadi amalan yang dicintai. Yang tak naknya pukul asar 4.45, zuhurnya 4.46. Kan? Yang tu tidak. Ia tidak dibenarkan. Tapi yang ni tak perlu saya hurai panjang sangat, sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan cukup faham. Bukan setakat faham, kita dah beramal dah pun. Ya, solat di dalam waktunya. Tapi yang lebih baik lagi, yang lebih utama lagi, yang paling dicintai lagi, di awal waktu. Ya, orang azan dah ada buat persiapan dah. Kan ada satu kisah tu, bila mana di akhirat nanti malaikat bertanya pada Allah. Satu golongan manusia yang wajah dia bercahaya macam bintang. Golongan kedua bercahaya macam bulan, golongan ketiga bercahaya macam matahari. Maka bila ditanya yang macam bintang ni, ialah bila mana azan, dia tinggalkan kerja dia pergi ambil wuduk, dia pergi solat. Solat tu di mana? Di masjid. Maka di akhirat nanti wajah dia bercahaya macam bintang. Yang keduanya ialah macam bulan. Saya cerita ringkas-ringkas sebab dah banyak kali dah mungkin saya sebut di sini, iaitu bila mana ditanya dia ni, bila mana azan, dia dah ada wuduk dah berjalan pergi ke masjid. Maka wajah dia macam bulan purnama bercahaya. Yang keduanya macam matahari, maknanya dia bila mana azan, dia dah ada wuduk, dia dah ada dalam masjid dah. Jadi kalau boleh kita sebelum azan 5 minit, 10 minit tu dah ada wuduk, dah ada dalam masjid. Orang azan, kita dah ada dalam masjid. Itu yang paling utama sekali, sehingga wajahnya diberi cahaya oleh Allah seumpama cahaya matahari. Seumpama, ya. Jangan pula kata matahari, tak. Okey, boleh. Yang kedua, qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan yang kedua? Apa lagi? Qala birrul walidain, ya, berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ni pun dah faham sangat dah. Ya, siapa kita hari ni? Doktor, lawyer, ustaz, engineer, orang biasa, orang kenamaan, ya. Kita tidak akan ada dan tidak ada apa pada diri kita kecuali ibu kita lahirkan kita daripada zuriat ayah kita. Tak payahlah sangat kita nak rasa bangga dengan ayah kita. Ayah kita dulu petani, kita sekarang engineer contohnya. Nak berbangga dengan dia? Tak payah. Nak rasa hebat lebih pada dia? Tak payah. Mak kita dulu suri rumah, kita sekarang apa? Doktor. Kan? Arkitek apa? Tak payahlah. Mak kita lebih mulia jauh daripada kita. Kalau mak kita tak lahirkan kita, tak ada apa kita hari ni. Ya, bukan setakat tak ada jadi lawyer, tak ada jadi doktor, ada pun tak ada. Apa tu? Ada pun tak ada. Tak wujud. Tu bahasa lagi mudah. Itulah, maka berbuat baik pada ibu bapa ni antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan buat baik pada ibu bapa ni masa dia hidup dan masa dia meninggal dunia. Sama sahaja.
Jangan kata mak kita masih ada, lain. Mak kita cuma bentuk amalannya berbeza lah. Dan tidak ada sesuatu yang paling Allah suka kepada kita ialah bila mana kita membuat ibu dan ayah kita gembira. Buatlah sesuatu dan ibu dan ayah kita supaya dia gembira. Buatlah apa pun. Dia bercakap sesuatu yang menyebabkan dia senyum, buat sesuatu yang menyebabkan dia rasa gembira. Jangan pernah sekali-kali buat dia menangis. Dia ada beberapa air mata yang kalau gugur ke bumi, habislah kita. Yang pertama, air mata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jangan buat Nabi-Nabi dan Rasul menangis. Ya. Sekarang ni pun kita jangan buat Nabi kita menangis dengan sebab kita. Ya, Nabi kita sedih dengan sebab kita. Sebab itulah ada ustaz-ustaz, tapi kalau tajuk ni rugi masa, tak payahlah. Ya. Kadang-kadang ustaz-ustaz kadang-kadang nak sebut, kadang-kadang tak nak sebut. Ya, duk bercakap pasal ibu Nabi ni masuk syurga ke masuk neraka. Dah ada ustaz-ustaz mengatakan ibu bapa Nabi ni adalah ahli neraka. Jadi benda-benda begini ni Nabi seronok tak kalau kita cakap? Kalau orang cakap kat kita, puan, akak, saya rasa mak ayah akak ni ahli neraka rasanya. Ni ustaz apa ni? Ya, yang menyebabkan hati kita rasa luluh, rasa sedih, rasa kecewa. Ya, dia sendiri pun dia tak tahu dia masuk syurga ke neraka. Sedap letak orang dalam neraka. Apatah lagi ibu dan bapa Nabi. Sedangkan mereka tu ahlul fitrah. Banyaklah kita boleh bahas, tapi tak naklah. Tapi ada orang ni dia suka buat Nabi ni sedih. Macam orang muslimat kan, muslimat atau muslimin tak kira lah. Muslimin dia pakai seluar pendek, muslimat dia dedah aurat merata. Ni Nabi suka ke Nabi sedih? Tu jangan buat Nabi sedih, ya, sehingga menitiskan air mata. Yang kedua, jangan buat ibu bapa sedih sehingga menitiskan air mata. Habislah kita dengan Allah, hilang rahmat, hilang keberkatan. Kalau pernah buat, minta maaf lah, ya, menangis depan dia, merayu depan dia. Yang ketiga, air mata para awliya, ya, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita hilang. Orang yang khianat pada wali-wali Allah ni ialah orang yang akan mati su'ul khatimah. Ya, mati dia mati yang buruk, mati yang jahat, mati yang tidak ada iman, wal-iyazubillah. Dan siapa wali Allah ni? Wali Allah ni orang beriman lah. Orang beriman ni paling rendah, paling tingginya orang ilah lebih tinggi daripada itulah. Ya, dia bukan setakat dia ulama, dia adalah aulia. Dia orang soleh, dia aulia. Dia orang mukmin, dia aulia. Ni habislah kita. Tu sedikit pesanan yang kita dah faham. Tapi antaranya wali-wali ni siapa dia bagi kita? Ibu dan bapa kita. Mereka adalah wali-wali kita yang doanya adalah makbul. Apa lagi? Berbuat baik kepadanya akan menyebabkan kita ni murah rezeki. Sebagaimana ada ulama mengatakan, kalau kita nak rasa rezeki kita ni macam raja-raja, harta kita macam raja-raja diberi oleh Allah kemewahan, maka berilah kemewahan, kesenangan pada ibu dan bapa kita. Sekadar kemampuan yang ada lah kan. Setiap orang berbeza. Okey, seterusnya, qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala, lalu Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah. Ia berjihad di jalan Allah ataupun berjuang di jalan Allah. Ia menegakkan Islam. Baik, hadis, kita baca sikit keterangan. Hadis ini menyebut tertib keutamaan amalan. Baik, salah satu daripada cara kita nak faham bagaimana amalan ni. Kalau orang tanya, kadang-kadang kita selalu tanya, mana lebih baik Ustaz? Mana lebih afdal? Kalau kita tanya yang ni pula, sembahyang dengan buat baik dengan ibu bapa ni, mana lebih utama? Maka sembahyanglah dulu. Mana dalil? Dalilnya Nabi letak solat dulu, barulah ibu bapa. Kenapa pula? Kerana orang ni kalau dah tak solat, macam mana dia nak buat baik pada ibu bapa dia? Macam mana? Kerana bila mana dia tak solat, dia buat dosa. Dosa tu mungkin akan ditanggung juga oleh ibu dan bapa dia. Jadi dia menganiaya ibu bapa dia sendiri. Yang ni sebab tu dia kena solat dulu. Lepas solat tu baru dia buat. Dan biasanya orang yang solat, insya-Allah dia akan buat baik pada ibu bapa dia. Biasa yang tak solat tu, tu biasanya tak buat baik pada ibu bapa, ataupun yang tak buat baik pada ibu bapa tu biasanya yang tak solat lah tu. Biasanya, bukan semestinya. Ya, ada juga yang kaki masjid solat tapi buruk juga perangai dia dengan ibu bapa dia. Ada juga, tapi biasanya tidak begitu. Okey, baik ya. Itu susunan yang telah disusun oleh. Kemudian barulah jihad. Sebab tu ingat tak, ada sahabat-sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi nak pergi berjuang di jalan Allah. Akhir sekali Nabi tanya, dah bagi tahu pada ibu dan bapa tak?
Ada mak lagi tak? Ada. Dah maklumkan pada mak. Kalau mak tak bagi, jangan pergi. Ni nak pergi Syria ke apa ni? Kau nak pergi Palestin? Ada mak tak? Ada mak. Nak pergi berjuang. Mak bagi tak? Mak tak bagi. Jangan pergi. Boleh ya? Dan mak mana yang nak bagi? Saya ingat ustaz apa yang selalu pergi, Ustaz Nazmi Karim kan? Ada satu kali tu mak dan ayah dia tak bagi pergi. Tak pergilah. Jangan. Sekarang beliau baru ni pergi Syria ni. Kalau kita nak berjuang di jalan Allah, nak berjihad di jalan Allah, kena tanya mak kita dulu. Yang kedua, solat ke tak? Ni tak solat, nak pergi berjuang. Tak payahlah, buat kalahkan orang je. Solat tak, tapi nak pergi berjuang, nak pergi bantu apa? Hamas. Dia tanya yang duduk yang di mana, di Palestin tu, di Gaza tu, itu jangan tu. Oh, pejuang-pejuang tu. Itu tu Quran 30 juzuk, solat malam tak tinggal, jemaah tak tinggal. Solat jemaah tak tinggal. Ya, dalam dada ada 30 juzuk Quran. Qiyamul Lail tak tinggal. Ni solat jemaah pun tak, kemudian solat pun tak, nak pergi berjuang tak payahlah. Orang lain menyebabkan kita ni kalah orang lain. Itulah ya. Itu susunan dah boleh lah, insya-Allah. Kalau macam tu dah faham, tak payah baca dah yang ni. Okey, dah selesai dah. Saya suka mengajar sini sebab tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Betul. Ya, dia nampak faham. Tak tahulah yang depan-depan, yang belakang tu tak nampak. Tapi harap-harap alhamdulillah. Tapi tolong ingat ya, pertama solat, yang kedua buat baik pada ibu bapa, yang ketiga berjuang di jalan Allah, jihad. Jihad di jalan Allah iaitu berjuang untuk menegakkan Islam pada diri, pada keluarga, pada masyarakat. Sebab ada orang dia ingat berjuang ni untuk orang, untuk diri dia lah. Ya, maka dia kena berjuang untuk hidup dengan Islam. Sebab nak hidup dengan Islam ni bukan mudah. Ya, syaitan ganggu kita. Kadang-kadang nafsu kita sendiri rasa berat, rasa malas, rasa itu, rasa ini, macam-macam lah. Ada orang kan susah hidup dengan Islam, dia cakap. Sebab apa? Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Dia duduk cari yang tak boleh. Ya. Nak makan tu tak boleh, nak makan ni. Apa yang you nak makan yang tak boleh tu? Dia cakap nak makan ini halal haram ini payahlah. Dia nak kena tengok logo dulu apa semua sekali payah. Dia cakap, ya dah you duk cari yang haram. Air ni berapa ratus jenis air yang halal. You duk cari yang satu tu, yang air kencing syaitan tu. Memang tak boleh lah. Ya, binatang berapa banyak boleh makan. You duk cari 2 ekor tu kan. Khinzir dengan anjing tu. Betul lah. Dia sebenarnya khinzir dengan kalbun baru betul. Kalau babi dengan anjing, bahasa Melayu. Tapi tak apalah, dia nak makan yang tu juga. Ya, padahal banyak lagi binatang-binatang lain yang halal, yang lebih sedap daripada itu. Maka susahlah. Ya, tapi kena lawan lah sikit nafsu tu. Kalau rasa nak makan, ya, ada rasa. Alhamdulillah. Kok ada rasa. Saya ni ustaz, ya Allah, tak tahulah nak jaga macam ni. Rasa je nak makan ni, nak rasa je sikit, tak payah. Tak payah. Ya, kadang-kadang kenapa Allah cipta benda tu? Allah nak uji iman kita. Allah nak uji, bahasa mudahnya, kesetiaan kita dengan Allah. Kita setia tak dengan dia? Ya. Dia tak suka, kita tak suka lah. Kalau dia suka, kita suka. Itulah setia. Betul ya? Apa makna setia? Ni ramai ni yang salah faham dengan makna setia ni. Taat lain, setia lain. Setia ni ialah kalau dia suka, kita suka. Dia benci, kita benci. Itu setia. Okey, setakat tu dululah ya. Allah, baru ni saya ada tulis satu benda. Tadi orang tanya saya, boleh tak minta isteri minta suami setia? Tak boleh. Isteri minta suaminya setia pada dirinya. Tak boleh. Setia suami hanya pada seorang perempuan, iaitu namanya ibu, dan Allah dan Rasul. Okey, setakat itulah ya dulu. Ya. Isteri kena minta suami amanah dan tanggungjawab. Boleh, insya-Allah ya. Amanah, suami kena amanah. Sebab isteri ni amanah yang Allah beri. Jangan sia-siakan isteri. Ya, jangan khianati isteri kerana dia adalah amanah. Gitulah, tapi kena fahamnya lebih panjang.
Ya, walau bagaimanapun jangan pernah sekali-kali membuat dia menangis dengan sengaja. Dengan tak sengaja nak buat macam mana? Boleh je ya. Kita kan manusia ni lemah. Tapi kalau dengan sengaja kita buat dia menangis, itu tak boleh. Ya, kerana kita telah mensia-siakan amanah itu. Jangan buat orang sedih. Selalulah buat orang menangis kerana gembira. Kan orang dah belajar kan. Menangis ni bukan ada orang menangis sebab sakit sangat menangis. Ada orang menangis sebab sedih. Kan? Sedih sebab apa? Ada menangis sebab gembira. Okeylah. Jadi tidak sebenarnya menangis itu sedih dan menderita. Okeylah. Al-Hadisul Rabi' wa Thalasun. Allah. Boleh ya? Muka surat 99. Habis dah di situ. An Abi Sa'id, daripada Sayyidina Abi Sa'id Sa'idinil Khudri. Kalau ada tanwin kemudian ada hamzah wasal kan. Baik, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, selawat yang paling sempurna sebut Nabi, ahli keluarga Nabi, sahabat Nabi. Ni selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ya. Baik, su'ila. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ni ditanya. Kalau sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Ya, bahasa Arab kalau ditukar huruf pertama asalnya dia berbaris di atas, kemudian ditukar baris depan. Tukar baris depan, maka itu nak ditambah imbuhan ditanya. Contoh daraba pukul, duriba dipukul. Qara'a baca, quri'a dibaca. Qaf baris depan, ra baca baris bawah. Asalnya dia baca baris atas. Qara'a semua baris atas. Kemudian kalau nak tambah imbuhan di, qaf tu baca baris depan, ra baca baris bawah. Samalah yang lain-lain. Daraba pukul, duriba dipukul. Apa lagi? Akala makan, ukila dimakan. Dimakan makanan itu. Siapa yang makan tak tahu. Tengok-tengok tak ada. Itu dimakan. Tapi ada yang makan. Mesti ada yang makan. Dia tak akan hilang macam tu. Bukan main lagi masak-masak letak kat situ, tengok-tengok tak ada. Dimakan. Kena baca dengan baris hadapan. Dhammah. Dhammah. Bahaya dhammah ni. Maka su'ila, ditanya. Ya, Rasulullah ditanya, ayyul ibadi afdalu darajatan indallah? Ayyul ibad. Ayyu ni yang mana satu? Asal soalan. Yang mana satu? Al-ibad, hamba. Tapi dia tulis kat sini dalam terjemahan, hamba yang manakah lebih baik kedudukannya. Tapi yang mana satu di kalangan hamba-hamba Allah ni afdalu darajatan, yang paling baik kedudukannya indallah, di sisi Allah, bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sekarang tak nampak? Tak. Sekarang nampak hampir sama saja. Ya. Ulama-ulama dengan artis, kadang-kadang artis lagi masyhur. Followers lagi ramai. Betul ya? Gitulah. Jadi tak nampak. Tapi bukan nak merendahkan artis, tidak. Ya, ada juga mereka yang mulia. Bahkan mungkin mereka lebih mulia daripada kita. Tu kena ingat ya. Jangan rasa orang tu lebih hina. Tapi kalau kita tengok hari ni, kalau kita belajar, ulama tu antara yang mulia kan. Tapi dunia sekarang nampak? Tak nampak. Nampak sama. Kadang-kadang ada lebih yang pihak ni, ada lebih yang pihak ni. Tak nampak. Sebab tu disebut di sini yaumal qiyamah, hari kiamat. Boleh ya? Tu disebut. Bila ni? Pada hari kiamat. Habis macam mana? Tunggulah. Tengoklah hari kiamat nanti. Hari akhir, hari kiamat ni banyak nama. Ya, kiamat ni salah satunya ialah hari kehancuran. Ada lagi nama lain. Banyak nama. Yaumul akhirah. Hari akhirat. Akhir nanti. Bila? Yaumul hisab. Bila mana manusia mula dihisab. Baru tahu, dihisab, dihitung siapa yang betul-betul hebat sebenarnya di kalangan hamba-hamba Allah ini. Maka Nabi jawab, lalu Nabi jawab, az-zakirunallah. Az-zakir ni penzikir. Az-zakir, saya pernah sebut kan, dia ada 3 perkara yang kita kena tahu masa kita berzikir. Istilah ni. Pertama, az-zakir. Az-zakir,
Zal, alif, kaf, ra. Apa makna zakir? Kita yang sedang berzikir ni. Az-zakir. Penzikir. Betul ke bahasa Malaysia? Penzikir. Biasanya kita ni sebut ahli zikir. Kita yang berzikir tu. Tak ada ya penzikir? Dalam kamus tak ada. Az-zakir. Yang kita duk baca tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu az-zikru. Zikir. Az-zikru. Kita ni dalam bahasa Arab az-zakir. Saya nak huraian ni dah yang berdalam ni. Kejap nanti. Yang kita duk sebut tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah az-zikru, zikir. Baik, seorang yang berzikir menyebut zikir itu, apa makna zikir? Untuk ingat. Ingat siapa? Al-madhkur. Al-madhkur. Apa makna al-madhkur? Yang diingati. Jadi orang yang berzikir itu ialah orang yang mengingati dengan satu ucapan ingat kepada yang diingati. Siapa dia? Allah. Ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Belajarlah sikit-sikit kan. Mudah nak masuk syurga. Sebab ahli syurga ni dia cakap Arab. Lagi mudah, bukan mudah nak masuk, lagi memudahkan untuk kita berinteraksi dalam syurga nanti. Jadi az-zakir, orang yang ingin mengingati. Az-zikru, perkataan yang disebut untuk tunjukkan dia tu ingat. Sekarang ni kita ingat kat suami, ingat kat isteri, ingat kat kekasih. Apa perkataan yang kita sebut untuk menunjukkan kita ingat kat dia? Itu luahan hati kita yang kita mencintai dia. Nama dia. Nama dia. Jadi suami nama apa? Contoh. Ibrahim, contohkan contoh. Pernah berzikir Ibrahim. Kenapa ni kak? Saya terlalu rindukan suami saya. Ada? Inilah tak cukup rindu. Isteri nama apa? Aisyah. Duduk tekan kaunter tu. Tengok 100 kali. Wah, 100 kali. Kenapa rindu? Boleh ya? Itu salah satu. Tapi sebenarnya itu adalah nama dia, bukan dia. Sudah. Nama lain, dia lain kan? Dia tu diri dia. Nama dia lain. Nama dia memang nama dia Ibrahim, tapi diri dia tu. Yang kita naknya siapa? Namanya atau dirinya? Dirinya itu disebut al-mazkur, yang diingati. Begitu juga kita sebut Allah. Allah tu nama dia. Yang ni yang susah sikit nak itu. Tapi fahamlah tadi, yang kita sebut tu nama dia, yang kita nak duduk bukan dengan nama dia. Kita ukir dalam bilik kita nama-nama dia, kemudian duduk dengan nama itulah. Tak. Sebab tu bila mana kita bersama dengan dia, duduk serumah lah, dah akad nikah semua sekali duduk dengan dia, nama dia tak penting lagi. Dah panggil apa dah? Dulu nama Ibrahim, sekarang tinggal abang dah pula. Kemudian abang dah tak ada, ayang pula. Kemudian ayang pun tak ada, tinggal B je ada. Ada kan B? Sudah. Kenapa? Itu maksudnya dia akan hilang segala ucapan-ucapan itu. Kerana apa? Yang pastinya yang diingati sudah bersama dengan kita. Allah. Tapi di sini dalam hadis yang kita belajar pagi ini, siapakah hamba Allah yang paling afdal darjat dia? Maqam dia, kedudukan dia di akhirat nanti. Ya, tak sama dah. Sekarang pun tak sama. Ya, kita pergi satu majlis kan, ada orang duduk kerusi lain-lain kan. Tambah-tambah yang kat depan tu, ni kursi ni ada tengah-tengah, satu ada kursi yang paling istimewa, dia yang duduk. Kedudukan tu, darajah. Maka di sinilah. Maka apa jawapan Nabi? Az-zakiruna, orang-orang lelaki. Ni az-zakirun, orang-orang lelaki. Waw tu namanya waw jamaah, ramai, bukan seorang. Orang-orang lelaki yang mengingati Allah kathiran, sebanyak-banyaknya. Habis orang perempuan, wadzakirat, belakang tu, perkataan kedua tu, orang-orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Inilah hamba-hamba Allah yang paling tinggi darjat dia di akhirat nanti. Maknanya di sini, pertama Allah sebut orang lelaki, yang kedua Allah sebut orang perempuan. Sama.
Maknanya orang lelaki nanti, kalau kita tahu orang lelaki saja, tak, orang perempuan pun sama. Yang mana? Yang banyak ingat Allah. Tapi dia tulis Allah ni kan, banyak ingat Allah. Boleh sebut Allah? Bolehlah sebut Allah lah. Dah banyak ingat Allah. Allah, 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 Allah. Banyakkan ingat Allah. Dan bila mana kita banyak ingat Allah, Allah tu apa? Allah tu adalah nama kepada diri Allah, zat Allah. Banyak kali kita ulang kan, maka pada diri itulah segala-galanya, kesempurnaannya, kebesarannya, keagungannya. Maka sebutlah Allah, Allah, Allah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. 1,000 satu hari, 2,000 satu hari, 10,000 satu hari, ya, ataupun sepanjang waktu. Bagaimana cara dia? Kita dah ajar sebelum ni. Salah satu caranya ialah kita mula dengan lisan, kemudian kita mula pula dengan hati, dan kita paksa hati kita ikut lisan tadi, sehinggalah hati tu dah rasa selesa, rasa mantap, rasa teguh dah dengan ingatan itu, sehingga dia tidak akan hilang lagi. Okey, boleh insya-Allah ya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang lelaki dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suara saya perlahan ke? Okey. Sebab saya rasa makin perlahan. Tapi akhir-akhir ni macam saya mengajar suara saya perlahan, tak tahu kenapa. Okey. Okey lah, alhamdulillah. Sebab perlahan rasa. Tak tahulah jiwa saya perlahan kot. Tahu pernah rasa jiwa yang perlahan? Tak adalah sampai jiwa yang apa? Sejuk, perlahan, dia tak agresif. Tak tenang juga. Tak adalah. Okeylah, insya-Allah. Saya akhir-akhir ni saya mengajar mana-mana pun jadi suara saya kenapa makin perlahan. Tak tahu ke jiwa dalam tu tak bersuara, tak tahulah. Ya, saya minta dengan Allah supaya saya setiap kali saya bercakap ni daripada suara hati saya baru keluar ikut mulut saya. Bukan daripada mulut kemudian masuk ke telinga, masuk dalam hati balik. Itu tak mahu. Ya, saya itu sebab itulah. Kadang-kadang saya datang awal, saya duduk bawah pokok sana tu. Duduk zikir dulu sikit-sikit lah. Tapi akhir-akhir ni kurang dah saya ni. Tak tahulah kenapa. Tolong doa lah pada saya juga ya. Allah bagi kekuatan. Dulu sebelum saya mengajar, minta ni saya kongsi lah. Tapi yang masalah nak kongsi ni, yang live ni susah nak kongsi. Ya, live tu tak tapi okey lah nak macam mana. Tapi minta maaf lah yang luar-luar sana jangan salah faham. Yang bukan nak cakap apa. Tapi saya nak cakap, batu saya ni kalau tak ada live tu saya mengajar lagi banyak lah benda-benda yang saya boleh bagi. Tapi kalau live ni saya tak suka. Tak suka jangan minggu depan tak ada kamera pula ni. Nanti ala haji ni ustaz tak suka lah. Saya bukan jangan salah faham ni. Kadang-kadang kita nak kongsi benda-benda tu takut, yalah kalau dalam ni kita dah biasa. Dia takut jadi fitnah. Tapi dulu sebelum saya mengajar saya baca 1,000 kali dulu selawat. Sebelum saya datang awal sikit, saya duduk tepi-tepi jalan mana-mana saya selawat dulu 1,000 kali, baru saya datang mengajar. Kalau tak cukup 1,000 kali, dia jadi lain mengajar tu. Tak sampai jiwa saya tu perlahan. Saya cakap tadi lah, sebab tu saya tanya kan, suara tu makin perlahan ke? Mungkin suara dalam hati tu perlahan, suara tak kuat, suara tak banyak zikir. Cakap pasal zikir, diri sendiri tak banyak zikir kan. Dia lain. Saya mengajar kitab hikam, tu terasa sangat. Kitab hikam ni tak pernah saya nak buka di mana-mana tempat, kecuali orang minta ustaz yang mengajar asalnya ada hal tak boleh kena berhenti. Jadi ustaz sambung. Saya setakat ni saya sambung je. Tapi pengalaman tu kalau kita kena jaga zikir pagi, zikir petang, zikir itu kan kena jaga. Bolehlah malam tu pergi mengajar. Okey sikitlah rasanya. Bukan perasan dari okey sebab dia ada kekuatan dalaman. Tapi kalau hari tu kurang zikir, kadang-kadang pergi mengajar dia jadi tak tahu nak syarah apa. Kadang-kadang saya tak pergi. Ya, kalau hari tu kurang zikir, tapi zikir paling itunya kalau kita nak mengajar ni ataupun nak mengaji, baca selawat 1,000 kali. Allah buka sungguh-sungguh dalam hati kita, dia datang ke hati kita. Dan kalau bercakap pun dia bercakap daripada hati kita. Ya, supaya sampai ke hati. Sebab cakap kat mulut ni boleh juga sampai ke telinga. Telinga ni ada 2. Kan dia masuk sini, bimbang-bimbang dia keluar. Sebab tu kena tutup sebelah ya. Tutup sebelah. Supaya dia masuk, dia nak keluar tak boleh, dia turun ke bawah. Ya ke gitu? Okeylah. InsyaAllah.
Tu saya tanya tadi sebab suara saya makin perlahan, saya rasa. Okeylah, insya-Allah kalau baik. Suara. Baik, qultu, lalu aku tanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau ada ya kat depan, macam tadi. Minta maaf saya nak sedikit kaedah. Atas lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasula. Lam baca baris atas. Sebab anna tu dia adatun nasbi. Kalau ada dia kat depan mana-mana perkataan, huruf akhirnya mesti baca baris atas. Anna Rasula. Yang ni pula, ya Rasula, ada ya. Ya tu namanya munada. Kata seru. Baik, kata seru, kalau dia berada di awal perkataan yang ada dua perkataan. Satu ada tak ada alif lam, satu lagi ada alif lam. Dinamakan mudhafun ilaih. Okey ya? Contoh Abdullah. Abdun tak ada alif lam. Allah ada alif lam. Maka abdun disandar kepada Allah, hamba Allah. Contoh juga Rasulullah. Lam baca baris depan. Rasul Allah. Kalau letak ya kena baca huruf akhir tu baris atas. Ya Abdallah. Ya Rasulullah. Jadi kalau kita nak kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tak boleh lagi ya Rasulu. Sama juga ya Abdullah. Kita kawan kita nama Abdullah, kita nak panggil dia, kita kata ya Abdullah. Jangan kata ya Abdullah, salah. Ya Abdullah. Boleh ya? Ini kaedah baris. Itu nak kata bahawa bahasa Arab ni dia adalah ilmu. Pada titiknya, pada barisnya, jangan sebarangan. Baik, maka ditanya soalan, wahai Rasulullah. Jadi kalau nak tanya soalan, kena salah satunya kena jaga adab. Kena panggil dulu. Ni tiba-tiba datang tanya soalan. Soalan ni untuk siapa? Kan? Jadi kena panggil dulu. Wahai suamiku. Suami pun tengok. Ya. Aku ingin bertanya satu soalan. Okey. Wahai isteriku. Ini adik ni. Wahai mamaku. Kan? Kena tanya, kena panggil dulu. Ni salah satu caranya. Baru orang tahu, baru kita tahu dia nak tanya kita rupanya. Okey. Ni datang-datang dia tanya kita. Kita pun tanya siapa, kita tengok kiri kanan, kok tanya orang lain. Ni salah satu cara lah ni. Okey, boleh. Maka ditanya wamin al-ghazi fi sabilillah. Sekejap ya. Wahai Rasulullah, walaupun ada orang kejap. Mana tadi? Walaupun orang yang berpaling di jalan Allah. Walaupun orang yang berperang di jalan Allah. Dia guna wamin ya. Daripada orang yang berperang di jalan Allah. Ni soalan ni. Qala law daraba bisayfihi fil kuffar wal musyrikin. Baginda pun menjawab, sekiranya dia memukul, daraba tu memukul dengan pedang dia, golongan kafir. Dia berperang, maka dia, kalau kita nak terjemah apa? Dia menghayungkan pedang dia. Fil kuffar, kepada orang golongan kafir. Wal musyrikin, golongan kafir musyrik, dengan pedang dia. Bisayfihi, dengan pedang dia. Hatta yang kasira, sehingga patah pedangnya. Wa yakhtadiba daman, serta berlumuran darah. Lakana dzakirun Allah afdala minhu darajatan, adalah adzakirun Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, afdala minhu darajatan, lebih baik daripada kedudukannya daripada orang yang berperang fisabilillah tadi. Ini soalan yang susulan. Soalan susulan. Siapakah hamba yang lebih tinggi darjatnya di sisi Allah? Nak dibandingkan di hari kiamat, Nabi jawab orang lelaki dan orang perempuan yang banyak berzikir. Nak dibandingkan dengan yang berperang fisabilillah? Itu soalan susulan dia. Maka Nabi kata, kalau seandainya dia menghayungkan pedangnya kepada orang kafir dan kepada kafir musyrik, sehingga patah pedangnya serta berlumuran darah, tetap golongan yang berzikir kepada Allah, lakana, adalah tetap az-zakirun Allah, orang yang berzikir pada Allah itu afdal, lebih baik, minhu, daripada yang berperang tadi, darajatan, kedudukannya.
Ya. Tapi kalau kita baca Arab, kita baca Melayu, itu yang jadi lambat saya. Ya, cuma nak tengok di situ satu persoalan susulan. Maknanya orang yang masuk ke medan perang, berjuang melawan kafir musyrik, orang yang berzikir pada Allah ni, lelaki dan perempuan ni, lebih tinggi lagi darjat dia. Nak bagi tahu apa ya? Orang yang masuk ke medan perang itu pun orang yang ingat Allah. Ya, tapi mungkin ada waktu-waktu juga di kalangan mereka yang lupa Allah. Tapi yang confirmnya, yang selalu ingat Allah ni memang tidak akan lupa Allah. Tu. Baik, kita lihat ni dia syarah dia panjang sikit di sini. Lihat muka surat 101, 102, 103. Panjang sikit dia punya syarah. Kita baca di sini. Berzikir bukan ibadah yang agung sehingga Allah menyebut banyak kelebihannya. Zikir ni kalau setengah-setengah ulama disenarai sampai 100 kelebihan, bahkan lebih. Ya, ingat Allah. Dan yang paling besar sekali dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Tidak ada kelebihan yang paling hebat dalam berzikir pada Allah. Allah ingat kita. Ya. Allah ni siapa? Raja kepada segala raja. Malikin nas. Raja kepada segala raja. Minta maaf, bukan dalam bentuk kita nak buat pembandingan. Semua sekadar nak bagi faham. Ya. Yang di Pertuan Agong ni, kita lah kan, yang di Pertuan Agong Malaysia ni, dia ingat tak kat kita? Tak pernah dapat mesej. Pertanyaan khabar. Dia ingat tak kat kita? Seorang ni, kita seorang dia ingat. Iya ke tak? Wallahu alam. Kita pun tak tahulah kan. Tapi bagi kita mustahil dia boleh ingat kita. Sebab 30 berapa juta? 33 ke kita ni? 32, 33 juta. Ya, kita ni nasib baik anak ada 5 je tak? Kedua, kalau anak ada 20 pun tak ingat-ingat. Yang mana satu ni nama apa pula ni? Yang ni yang keberapa? Ustaz apa yang banyak ramai anak dia tu? Tuan guru apa yang kat Perak tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak dia lebih dekat 30. Yalah, tu tak payah cerita lah yang tu. nak cerita pasal anak dia. Nak cerita pasal anak dia. Tapi bila mana Allah, kawan-kawan saya pun tak ingat lah. Kawan cerita pergi ni yang nombor berapa ni Ustaz? Saya pun tak tahu. Tu baru 30 kan. Ini 33 juta. Tapi kalau kita tanya seluruh manusia ni ada berapa ratusan bilion manusia ni daripada Nabi Adam sampai sekarang ni. Siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat aku, aku ingat kamu, kata Allah. Inilah. Dan Allah kalau dia ingat kita, dia tak akan lupa. Kerana Allah, mustahil Allah itu bersifat dengan pelupa. Ini paling penting sekali. Bila mana kita sampai ke akhirat, Allah ingat kita. Ya. Nanti bimbang-bimbang sampai ke akhirat, Allah tak ingat kita, habislah kita. Dalam keadaan ramai-ramai manusia tu, ratusan bilion manusia, bila kalau Allah tak ingat, macam mana Allah nak masukkan kita ke syurga? Kerana pada hari itu, Allah saja yang boleh masukkan kita ke syurga. Kalau dia lupa. Sebab itulah kelebihan yang paling hebat sekali, berzikir, fazkuruni adzkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Yang lain-lain tu, kita terima je lah yang Allah nak bagi. Ya, tapi yang penting itulah yang paling penting sekali. Itu ibadah yang paling agung. Kenapa? Kerana dengan ibadah itu Allah ingat kita. Solat ni kadang-kadang Allah murka kat kita dengan sebab solat. Solat yang mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an solatihim sahun. Itu solat. Tapi kalau zikir, ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, Allah dah ingat kita. Dan Allah tak akan lupa kerana Allah itu bukan sifatnya pelupa. Mustahil Allah itu pelupa. Okey, baik. Kemudian Allah berfirman berkenaan penciptaan jin dan manusia. Yang ni dah banyak kali kita baca surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jin, dan tidaklah aku cipta jin wal ins, dan ins manusia. Ni pun kita dah huraikan kenapa jin dulu tak letak manusia dulu. Ni kita belajar tadi susunan itu. Kerana makhluk pertama yang dicipta, kita nak banding kita dulu ke jin dulu? Kalau tanya soalan, jin dulu dicipta. Sebab tu kadang-kadang kita pergi buat rumah, dia dah buat dah rumah dia kat situ, kita pergi buat, tu yang dia ganggu. Sebab tu kena minta dia pindah, sebab kita dah beli tanah tu. Cakaplah kat dia. Kan? Saya ingat ada seorang kawan tu perawat masa mengaji kat tu di Bandar Puteri Kelang. Ada seorang tu, dia
Saya tak pergi, mana tu dia, sebab dia pergi, dia datang rumah. Dia pergi rawat. Rawat isteri, kawan tu keluar masuk kat suami. Rawat suami, benda tu keluar masuk kat anak dia. Duk bergilir-bergilir gitulah. Akhir sekali bila mana keluar daripada suami dia, akhir sekali tak jadi, buat-buat tak jadi. Dah baca, dia kadang-kadang kita baca sekali dulu. Satu dia ada 10 bacaan. Baca sekali semua. Tak jadi. Baca 7 tak jadi. Baca 40. 40 kali tak jadi. Kemudian tanya. Nak tanya. Boleh tanya tak? Boleh tanya. Rumah ni beli ke sewa? Tuan tu kata saya sewa. Gini je lah. Pergi sewa rumah lain. Jadi perawat ni tak boleh nak buat apa. Pergi sewa rumah lain. Sebab bila mana tanya, dia kata aku dah duduk lama dah. Ni rumah aku lama dah ni, dia cakap ni. Dia duduk sini. Tu tanah dia. Asal lagi turun-temurun. Jadi pemaju tak minta izin ke macam mana, tak beli dengan dia, tak tahulah macam mana. Tak cakap apa-apa, tak pindahkan dia dulu. Wallahualam. Tapi itu tapi orang kata, perawat apa ni mengalah ni. Dah buat tu takut kesan buruk kepada keluarga tu. Kejap masuk ke anak dia yang masuk, pergi sewa rumah lain lah. Kecuali tuan rumah. Kalau tuan rumah kita boleh ikhtiar. Berunding ke. Dia kadang-kadang syaitan, jin ni kita berunding aja. Kau pergilah duduk di sini mana-mana tempat. Dia nak pergi mana, dia cakap. Pergilah mana-mana pun banyak lagi ruang. Ya, ruang udara boleh, dalam laut boleh, dalam hutan boleh. Bagi dia itu. Nak pergi dengan apa? Pergilah dengan apa-apa pun jangan. Kadang-kadang dia tanya satu-satu. Dia kata aku datang baru ni naik teksi. Naiklah teksi mana-mana pun. Dia kadang-kadang seronok juga bercakap dengan dia orang. Saya tak bercakap. Ya, keluar aje lah. Kenapa kena keluar? Kerana ini bukan tempat kamu. Dia pun diam. Kenapa diam? Keluar. Ya ke? Iyalah. Tak payah tanya dia umur berapa, makan apa hari ni, dah sarapan ke belum. Tak payah. Kadang-kadang orang suka bercakap kan. Cakap tu dulu lah. Sebab kebetulan ada perkataan jin kat situ. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allahu Rabbi. Ya. Ada rumah sewa saya dulu ada. Rumah sewa yang sewa di Bandar Putra. Dia Bandar Putra tu dia banyak, wallahualam, minta maaf ya yang duduk Bandar Putra. Takut dia kata. Tapi masa saya menyewa di Bandar Putra pun ada kat rumah tu jin. Tapi dah rumah sewa, nak buat macam mana, dia kok dia pun sewa juga kat situ. Ya. Betul. Ya, duduk tengok TV, dia duduk atas tangga. Orang rumah saya terkejut. Saya kata apa? Ada duduk atas tengok TV. Biarkanlah. Kurang-kurangnya. Tapi dia ada telefon, tahu tak? Dia telefon. Satu kali dia masuk dalam orang rumah saya. Saya pun ambil gambar. Sebab orang rumah tak percaya. Ni dia tengok ke tak tahulah. Saya pun ambil. Dia kata, mana ada. Saya pun ambil gambar. Masa dia kena tu, saya ambil gambar. Dulu, sekarang tak ada dah. Terus saya ambil gambar. Lepas tu, jin dalam tu kata, kenapa kau ambil gambar aku? Ambil video. Saya kata, mana ada? Saya cakap kat dia. Mana ada? Tu, kau ambil tu dengan telefon. Engkau tahu ni telefon dia? Yalah, aku tahu lah kau telefon. Tempat engkau ada. Yalah, tempat aku pun ada telefon juga. Dia kata, rupanya tempat dia ada. Saya tu kali nak gelak saya rasa. Tempat engkau ada telefon juga. Dia tahu. Dah ambil gambar. Dia marah. La haula wala quwwata. Takat itulah ya. Tu sebab ada perkataan jin kat situ. Jadi dia dulu dicipta, barulah manusia. Kita ni lewat. Jadi kadang-kadang kita tak perlu lawan dia sangat, kita runding aje lah. Kau pergilah duduk tempat lain sebab ni aku dah beli rumah kat sini. Kau itulah. Jangan ganggulah ya, sebab engkau pun ada alam kau duduklah alam kau. Dia kata aku suka kat dia. Tak payahlah kau suka sebab dia ni orang, engkau suka kat jin je lah. Ya, jin kan ramai nak banding dengan orang. Malaikat nombor 1 ramai malaikat. Nombor 2 jin, nombor 3 kita manusia. Dia lagi ramai. Sebab tu kadang-kadang kalau dia datang rumah kita, dia bukan datang seorang, dia datang kumpulan. Dia ada geng. Dulu masa dulu orang rumah saya kena dulu. Ya, saya kata kalau kau tak keluar aku bunuh kau sembelih kau. Adalah ayat-ayat kita boleh sembelih dia. Dia datang ke sembelih aku mati. Kawan aku ramai lagi ni. Engkau bawa geng ya, saya cakap kat dia. kita tak nak tension kan. Tak boleh kita tekanan dia, kita lemah lah, kita relax lah dengan dia. Relax lah dengan dia. Engkau bawa geng je, nanti minggu depan aku bawa geng Darul Syifa. Saya bawa lah, kawan-kawan datang. Hilang lah, habis lah, dia lari.
Dia pun itu, tapi dia bawa geng. Saya kata, kenapa kau datang ramai-ramai ni buat apa? Dia kata, aku nak suruh isteri kau sakit. Yang kawan aku seorang lagi nak suruh kau sakit. Yang seorang lagi nak suruh anak kau itu. Dan seorang lagi nak suruh kau begini. Macam-macam rupa-rupanya. Dah cakap yang ada dalam tu. Yang wakil dia duduk dalam badan tu. Dalam badan rumah tu. Wakil dia dalam tu. Memang lain. Suara dia lain. Mata dia terbeliak. Kadang-kadang dia celak kita. Kita bercakap, engkau celak macam tu, aku takut ke? Takat tu lalu nanti tak habis dah kuliah kita ni. Dia kalau cerita, memang seronok lah. Kalau mengaji, enak. Ngantuk lah. Tapi tak apalah, kebetulan kan ada jin tu kan dalam tu. Dalam Quran tu, dalam ayat Quran dalam tu pula dah. Baik, wa ma khalaqtul jin, dan tidaklah aku jadikan, aku cipta jin wal ins dan manusia illa melainkan liya'budun, supaya mereka menyembahku. Daripada mana perkataan menyembah aku? Nun tu baca baris bawah. Cuba tengok tu. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan kalau baca Quran ada waw dengan nun, nun baca baris atas. Tapi ada tempat-tempat tertentu nun baca baris bawah. Tu maknanya di situ ada aku. Aku di situ merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'buduni. Jarang ni, bukan semua tempat. Biasanya waw dengan nun. Waw tu waw jamaah, nun tu nun wiqayah. Tu dia punya nama dia. Asalnya ya'budu sahaja. Kenapa tambah waw? Waw tu untuk jamaah, untuk ramai. Tapi nun tu pula dibaca baris bawah untuk menunjukkan mereka itu, jin dan manusia itu menyembah aku. Tidak boleh menyembah selain daripada aku. Baik. Kemudian ada ayat lagi. Segala ibadah itu tujuannya adalah untuk mengingati Allah. Seperti mana solat. Jadi kita faham kenapa kalau orang tanya kenapa zikir ini adalah afdalul ibadah, seafdal ibadah dan setinggi-tinggi derajat. Kerana semua ibadah yang Allah suruh kita lakukan tujuannya satu aja, ingat Allah. Puasa nak ingat Allah, baca Quran nak ingat Allah, apatah lagi berzikir. Derma sebab nak ingat Allah. Ya. Keingat orang miskin. Ingat Allah. Ingat Allah dulu. Ya. Kerana Allah, lillahi ta'ala. Tu kena ingat Allah. Contohnya solat yang menjadi tiang agama. Ya, as-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Tiang agama ni untuk apa? Untuk ingat Allah. Dalam surah Taha. Tu ya, surah Taha ayat 14. Innani anallah. Innani sesungguhnya aku, aku Allah. Tengok bahasa Arab. Dia panggil apa? Taukid. Inna sungguh-sungguh. Ni itu aku. Sungguh-sungguh aku ni. Anallah, akulah Allah. Ana tu kan aku, saya. Tapi dalam terjemah tu dia tak cakap lah sesungguhnya akulah Allah. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, di situ Allah tegas sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku ni, akulah Allah. Dua kali. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Sebab tu jangan banyak cakap aku. Akulah yang pandai. Ya ke aku pandai? Akulah yang kuat? Tak. Aku yang kuat itu kembali kepada Allah. Aku yang hebat itu kembali kepada Allah. Kalau cakap aku lemah, tu betul. Aku miskin, betul. Miskin ni kita kena faham bahasa Melayu, miskin ni satu je, tak ada duit. Bahasa Arab miskin ni lemah. Lemah orang apa lemah? Ana miskin. Tu dia leher dia terbalik sikit tu. Lemah lah tu. Kadang-kadang sebab tu kan ya miskin. Ya miskin. Bukan nak cakap dia miskin, dia kaya. Tapi kita kata ya miskin. Lemah lah tu. Letih lah tu. Tak ada apa-apa lah tu nak cakap tu. Nampak muka pun lain macam, miskin. Tu bahasa Arab ya. Jadi kalau ana miskin, betul. Allah yang kaya. Ana dhaif, aku lemah. Habis yang qawi, Allah yang kuat. Itu. Allah Ta'ala ni, kalau kita baca Quran, ada waktu Allah kata aku. Ada waktu Allah guna dia. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illa anta. Ingat kan? La ilaha illa anta. Engkau. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab dari segi dhamir,
Allah ni kadang-kadang disebut nama dia aku, kadang-kadang disebut awak, kadang-kadang disebut dia. Maknanya aku, awak, dia, Allah adalah Allah. Ya, kadang-kadang kami. Kami, inna, sesungguhnya kami. Jadi kenapa? Supaya bila mana kita menggunakan perkataan dhamir ni, kata ganti nama ni, ya, bahawa hakikat sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Diri kita tidak ada apa-apa. Apa maksud? Kita tidak boleh nisbahkan sesuatu pada diri kita. Kerana diri kita pun mesti dinisbahkan kepada Allah. Dinasandarkan kepada Allah. Digantungkan kepada Allah. Diletak pengharapan hanya kepada Allah. Ini kalau belajar tauhid ni, insya-Allah kita boleh faham bahawa hakikat diri kita tak ada apa-apa. Okeylah. Tapi kita nak sebut di sini lagi, fa'budni, maka sembahlah aku. Beribadahlah kepadaku. Ni banyak Allah guna aku ni, ya. Wa aqimis salah, yang kita nak belajar dekat sini. Wa aqimis salah, dan dirikanlah solat. Tujuan apa solat itu? Li zikri, supaya ingat kepada aku. Di sini dikatakan solat itu juga zikir. Aqimis salah, dan dirikanlah solat. Untuk apa solat? Li zikri, supaya mengingati aku. Kalau kita terjemah bahasa Arab, untuk berzikir kepadaku. Sebab tu solat tu sebahagian besarnya zikir. Awal-awal lagi Allahu Akbar. Kan? Kemudian nak rukuk, Allahu Akbar. Nak i'tidal, sami Allah liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Sebahagiannya adalah zikir. Sebahagian besarnya adalah zikir. Okey, dalam solat baca Quran. Quran tu pun zikir. Baca ayat apa nak baca? Fatihah, Ayatul Kursi, ayat apa-apa pun, ia adalah zikir. Kenapa? Kerana Quran itu adalah zikir. Untuk apa Quran itu? Untuk ingat Allah, untuk berbicara dengan Allah. Okey, selesai situ. Kita baca lagi satu ayat di bawah tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah. Kalau kita sambung, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah, wahai orang beriman, hendaklah engkau berzikir kepada Allah. Baik. Okey, saya berhenti sekejap di sini. Zikir bahasa Arab. Kalau kita terjemah, hendaklah engkau berzikir. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Malaysia, hendaklah engkau ingat Allah. Boleh juga. Ataupun hendaklah engkau sebut. Sebab dia ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab ni, ada tempat dia kena terjemah sebut, ada tempat terjemah ingat. Sebab tu zikir ni kadang-kala boleh diterjemah sebut, kadang-kala boleh diterjemah ingat. Tapi di sini sebut. Sebut apa? Uzkurullah, sebut Allah. Allah, 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 Allah. Pun dah dikira zikir? Ya, dah dikira zikir. Berapa banyak nak sebut? Zikran kathira, sebanyak-banyaknya. Baik, inilah antara salah satu dalil harusnya berzikir dengan menyebut Allah. Ni ayat ni. Uzkurullah, sebutlah Allah. Habis yang orang kata sebut Allah tu sia-sia tu dah macam mana tu? Wallahu a'lam. Tak tahulah dia mengaji dengan siapa. Ya, payah juga benda-benda begini. Kita pun tak tahu. Kita pun jadi pelik. Dia mengaji. Sampai ke mana? Sampai luar negara. Dapat apa? Dapat doktor. Tiba-tiba bila mana orang zikir Allah, dia kata sia-sia. Macam mana? Ni ayat Quran ni. Dia dah letak kat mana ni? Uzkurullah, sebutlah Allah. Ni. Orang awam macam kita pun faham lah. Kita ni orang awam kan? Ada doktor. Orang awam kita ni. Tiba-tiba ayat Quran kata sebutlah Allah. Nak sebut apa? Sebut Allah lah. Macam mana nak sebut Allah? Sebutlah Allah, Allah. Boleh. Allah, 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 Allah. Boleh juga nak sebut macam tu. Kan? Itu kalau nak sebut, dia gini. Satu sebut untuk dapat pahala. Satu lagi sebut untuk dapat kelebihan. Kelebihan tu kadang-kadang ikut bilangan. Tapi kalau sebut nak suruh dia ni melekat di hati. Kalau nak tambah ya, boleh juga. Ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Suara satu sekat. Ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Boleh juga. Tapi masalahnya berzikir. Bukan masalah apa pun. Berzikir dengan sebut apa? Dengan sebut Allah.
Boleh juga letak kata seru. Boleh letak kata seru. Ya Allah tu kata seru. Wahai Allah, wahai Allah. Hu Allah boleh juga. Hu Allah. Kalau duduk dengan Habib Omar dulu, hu Allah, hu Allah. Mana dalil hu Allah? Kul hu Allah. Katakanlah dia Allah. Katakanlah kul hu Allah. Kul katakanlah. Nak kata apa? Hu Allah. Maka ulama berzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Lepas tu kadang-kadang hidup kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang setinggi mana pun kita belajar, tak payah rasa alim lah. Sebab ada lagi orang lebih alim. Siapa? Di luar sana ada wali-wali Allah yang jauh lebih mengenal Allah. Ya. Dan siapa kata dia wali? Semua orang kata dia wali. Kan? Ulama-ulama besar kata dia tu wali. You siapa? Gitulah dunia sekarang ni. Tapi dalil ni dalil yang paling jelas. Sebut Allah. Sebut Allah. Dalam terjemah tu pun dia terjemah dengan menyebut nama Allah. Allah tu nama. Nama kepada diri Allah. Boleh sebut nama lain? Boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sattar, Al-Jabbar. Boleh. Nama lain. Kalau tak nak sebut nama, nak sebut sifat Allah. Boleh? Boleh. Ya, Allah bersifat dengan apa? Wujud. Boleh. Allah bersifat dengan qudrah. Boleh. Semua boleh. Ataupun ada satu ulama tu dia kata, ataupun cakaplah apa pun yang menyebabkan kita ni dekat dengan Allah. Cakap apa? Cakap je lah. Nak cakap apa pun. Tak payah tunjuk contoh je lah. Cakap apa pun. Tapi percakapan itu yang membawa kita ingat Allah. Itu juga zikir. Kemudian antara contoh zikir, wasabbihu, hendaklah engkau membaca tasbih. Bukratan, bila nak baca? Waktu pagi. Wa asila, waktu petang. Maknanya ni ada zikir pagi, zikir petang. Kan? Ni dah ambil daripada mana ni zikir waktu pagi dengan waktu petang ni? Inilah zikir pagi dan zikir petang. Petang ni dalam bahasa Arab kadang-kadang dia sebut masak. Masak tu dia termasuk maghrib dan malam. Ada zikir waktu malam. Okey, selesai di situ. Banyak ayat ni, kita bacalah ya. Inna sungguh-sungguh fi khalqis samawati wal ard, ataupun kita terjemah sesungguhnya fi pada khalqis samat, pada kejadian 7 petala langit, wal ardi dan bumi. Baik, kalau kita baca Quran, ulama kata as-samawat tu Allah pluralkan perkataan tu. Ada alif dengan ta. Sebab apa? Sebab dia ada 7. Langit ni ada 7. Bumi kan ada 7 juga. Tapi kenapa tidak dijamakkan? Wal ard. Kenapa tidak kata wal aradin? Kerana kata ulama, langit ni dia 7, dia ada ruang tengah-tengah. Antara 1 dengan 2 ada ruang. Bumi dia 7 lapis juga, tapi dia rapat. Sebab tu disebut 1. Padahal dia ada 7. Dalam Quran menggunakan perkataan 1 aja. Bumi. Tidak sebagaimana langit. Langit kalau 1 as-sama, kalau banyak as-samawat. Tapi ayat ni sesungguhnya pada kejadian 7 petala langit dan kejadian 7 petala bumi. Waqtilafil lail. Apa makna ikhtilafil lail? Pertukaran siang dan malam. Wan nahar, al-lail malam, wan nahar siang. Jadi kenapa Arab ni Al-Quran menyebut malam dulu baru siang? Kerana hari itu dikira malam. Masuk maghrib, hari lain dah. Boleh ya? Jadi malam dulu ke siang dulu? Malam dulu dari segi kita. Kita orang Malaysia siang malam. Kalau Arab malam siang. Maghrib tu contoh hari ni hari apa? Hari Jumaat. Bila hari Sabtu? Masuk maghrib nanti Sabtu lah tu. Kita tulis Jumaat malam Sabtu. Sabtu dah tu, hari apa tu? Hari Sabtu dah tu. Boleh insya-Allah. La ayat. Apa makna ayat? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda ni ada 2. Ada satu tanda yang boleh dibaca, ada satu tanda boleh dilihat. Jadi kejadian langit bumi ni, siang malam ni tanda yang boleh dilihat. Pernah lihat malam kan? Saja ada ke soalan macam tu? Nampak tak? Takut ada orang tak nampak malam.
Sekarang kan dah tak gelap. Pergi mana-mana malam lampu semua. Jadi siang malam tu boleh dilihat. Jadi la ayat itu adalah tanda-tanda yang boleh dilihat. Adapun Quran itu tanda yang dibaca. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Tanda kehebatan Allah. Itu makna tanda. Jangan salah faham, ayat itu yang kita buat dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Malaysia, ayat tu yang kita susun ayat. Ali pergi ke pasar, itu satu ayat. Sebenarnya yang tu bahasa Arab dia tak nama ayat, yang tu namanya jumlah. Arab kalau dia nak suruh kita buat ayat, dia kata buat satu jumlah. Kita pun zahaba Zaidun ilal madrasah, itu satu jumlah. Kenapa kata jumlah? Sebab zahaba tu satu perkataan, campur, jumlah dia satu ayat. Satu jumlah, dia tak jumlah. Jumlah tu pula dia panggil jumlah mufidah. Jumlah yang memberi makna. Bukan jumlah yang tidak ada makna. Adapun ayat bahasa Arab, dia bukan ayat yang kita cakap tu. Ya, Ali pergi ke pasar, Ali pergi masjid, tak, itu bukan ayat tu. Ayat itu ialah tanda. Tanda apa? Tanda tu ada dua, tanda boleh dilihat, itu makhluk-makhluk Allah ini, itu tanda-tanda yang boleh dilihat bahawa di situ ada kewujudan Allah, kehebatan, kebijaksanaan Allah. Satu lagi tanda yang dibaca. Quran itu yang kita boleh baca, dan dia adalah tanda bahawa Allah itu wujud. Itu adalah kata-kata firman Allah. Boleh insya-Allah ya. Baik, liulil albab, tanda itu untuk siapa? Tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan. Tu muka surat 102 terjemahan dia tu. Dan keluasan rahmat Allah. Ulil albab, bagi orang yang ada akal, orang yang bijak. Albab. Baik. Albab ni yang tu salah tu, Ahmad Albab tu. Dia pergi ketuk-ketuk pintu, dia cakap Ahmad Albab. Pintu tu memang babun tu pintu. Babun pintu. Jamak kepada pintu abwabun. Jadi bijak juga Piramli ni. Ya, dia bagi mesej kat kita. Dia ketuk-ketuk pintu Ahmad Albab. Bukan pintu je. Ahmad yang berakal, yang dibuka kepadanya pintu-pintu ilmu. Tu tak apalah, orang bijak. Albab. Baik, allazina yazkuruna Allah. Ayat yang kita nak bincang di bawah tajuk ni bukan yang tadi. Allazina, orang-orang yang. Okey. Saya sebut lagi sekali. Saya pernah sebut, saya ulang lagi sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca contoh tadi, ayat 190, dia berakhir dengan ulil albab. Maka kita tanya, siapa ulil albab? Orang yang berakal. Kalau kita terjemah ni, orang berakal. Siapa orang berakal ni? Dia akan datang ayat selepas tu, dia akan bermula dengan allazina. Ni apa fungsi allazina? Dia, yang pertama, fungsi dia ialah dia ada hubung kait dengan ayat sebelum tu. Contoh, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina. Jadi allazina itu dia memberi maksud ayat tu dengan ayat yang tadi ada hubung kait. Satu. Yang kedua, kalau kita tanya, siapa orang bertakwa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al muttaqin orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina. Orang bertakwa ialah orang-orang yang. Samalah ni. Jadi siapa ulil albab? Allazina. Mereka adalah orang-orang yang yadhkurunallah, orang yang berzikir kepada Allah. Maknanya kalau kita nak tahu orang ni bijak tak bijak, orang ni ada akal tak ada akal, berfungsi tak akal dia, dia berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita kategorikan orang tu bijak tapi dia lalai dari Allah, dia tidak bijak. Kita je cakap dia bijak. Bagaimana dia berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Ni zikir berdiri. Tapi kita dah faham dah kat sini sebab kita dah khatam satu kitab zikir dah. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Jadi boleh tak zikir ni sambil berdiri? Boleh. Wa qu'udan, duduk, boleh. Wa ala junubihim, dan semasa berbaring. Ya, berbaring mengiring tu junub. Junub ni satu ini. Ataupun belah sini. Baik. Ni orang yang ulil albab. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang kejadian-kejadian
makhluk Allah, antaranya ialah kejadian langit dan bumi. Rabbana, lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah kamu mencipta, hadza, benda-benda ini semua ni, batila, sia-sia. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah, fakina azabannar, maka lindungilah kami, jauhilah kami daripada, ataupun peliharalah kami daripada azab neraka. Boleh insya-Allah ya. Jadi di sininya ialah apakah kelebihan zikir? Orang itu akan dikategorikan atau dianugerahkan ulil albab, akal yang berfungsi, berhikmah. Jadi kalau nak bijak, sebab tu kita tengok pelajar-pelajar yang hafal Quran kan. Orang dia duk baca Quran, dia duk berzikir berapa banyak lah. Ayat Quran tu ada 6,000 lebih. Dia duk hari-hari berapa kali dia ulang. Sebab tu kalau dia ambil exam SPM, bagi 20 subjek A. Dulu pelajar-pelajar agama, sekarang baru tak dibenarkan nak ambil 20. Kan ada satu pelajar tu dapat 21 A. Pelajar sekolah agama. Kenapa? Kerana dia duduk hari-hari dengan Quran. Dia jadi bijak. Lepas tu kalau kita nak bijak, kita kena banyak baca Quran. Tapi saya berniaga tak untung-untung ni bijak apa Ustaz? itu kena belajar berniaga lah kan. Jangan baca Quran satu bab lain, tapi bijak. Bijak ni bukan sekadar dia berniaga tu untung. Ya, kalau untung sikit-sikit pun dia masuk duit dalam tabung tu, tu dia bijak lah tu. Kerana dia tahu bahawa hidup ni bukan di sini saja, hidup tu akan datang. Kadang-kadang orang tanya soalan tu susah nak jawab lah. Ya, baik, seterusnya. Okey dah, masa okey dah kan? Ya. Dah habis dah. Oh, nak habiskan yang ni? Ada sikit lagi kita habiskan yang ni. Okey, baik. Dia ikut tuan rumah. Ya, baiklah. Baik, golongan yang banyak berzikir mengingati Allah merupakan golongan yang bersamanya. Nya tu kembali kepada Allah, sentiasa bersama dengan Allah. Mengingati Allah merupakan golongan yang bersamanya, berada di kedudukan hadapan dan mendapat kejayaan. Ya, akhirat nanti Allah akan letak dia di sosok yang depan. Kita ni kalau kita ni lah, kita ni agak-agak dapat nombor berapa ni dari segi kalau beratur lah. Kalau nak masuk syurga beratur tu nombor berapa agak-agak? Orang yang depan-depan tu, yang solat malam tak tinggal, yang puasa tak tinggal, yang baca Quran, subhanallah, kita ni tak tahulah nombor berapa ya. Tapi kalau nak duduk depan, banyakkan berzikir. Ni yang akan berada di saf yang hadapan. Baik, baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi yang menceritakan kelebihan golongan yang berzikir, bahawa Allah Ta'ala berfirman, aku kata Allah, inda ni di sisi hambaku, zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan pada hambaku. Ya, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah, Allah tu dia ikut apa yang kita sangka kepada Allah. Wa ana ma'ahu, kalau kita sangka Allah tu menerima amalan kita, Allah akan terima. Ya, kalau kita sangka Allah tu, apa maksudnya? Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Habislah saya Ustaz, saya ni tak tahulah masuk neraka ke saya ni. Jangan. Saya ni Allah ampun ke dosa saya, saya rasa Allah tak ampun dah, banyak sangat dosa. Jangan cakap itu yang mengampunkan dosa-dosa Allah. Dah kita cakap macam tu, kita sangka kepada siapa? Sangka pada Allah lah. Jangan. Ya, jangan buruk sangka dengan Allah. Ya, jangan buruk sangka dengan Allah. Sebagaimana kita jangan buruk sangka dengan orang. Orang pun kita tak boleh buruk sangka. Ya, jangan buruk sangka dengan suami, jangan buruk sangka dengan isteri. Ya, buruk sangka jangan. Ni contoh kita kata suami sakit kepala. You ni betul ke sakit kepala ni? Kan, betul ke you ni sakit kepala? Malah pergi pasar lah tu. Jangan. Dah dia cakap sakit kepala lah, nak buat macam mana? Betul? Ke ada pernah tak terasa macam tu? Dah tiap minggu sakit kepala. Saya tu tak tahulah, payah nak jawab. Bukan apa Ustaz, dia hari minggu je dia sakit kepala. Hari lain, you bukan main lagi. Ya? Hari lain. Satu lagi, kalau saya ajak dia, mulalah sakit kepala. Kalau kawan dia ajak dia, tak adalah hilang sakit kepala. Iyalah, walau bagaimanapun, jangan buruk sangka. Allah Rabbi, jangan ya. Ada satu amalan tu, kalau kita beramal dengan amalan tu, kita jangan cakap yang tak benar. Memang kita kena. Ya, kena. Kita amal. Jadi menyebabkan kita akan jujur jadi. Kalau tak boleh datang lah. Kenapa tak boleh datang?
sakit perut lah. Selepas tu kena lah dia. Kena lah sakit perut walaupun itu. Tu ada amalan tu. Tapi tak apalah, kena walau bagaimanapun kita dengan Allah, jangan pernah terlintas di hati kita, Allah tak terima doa saya. Jangan. Ni lambat ni. Yalah, lambat-lambat lah. Ya, kerana Allah tahu masa yang sesuai untuk kita. Kita sendiri pun tak tahu masa bila yang sepatutnya kita dapat sesuatu yang kita nak. Ya, kadang-kadang terlalu cepat sangat kita jadi riak. Terlalu lambat sangat kita jadi putus asa. Jadi Allah letak masa yang sesuai. Kemudian Allah kata apa? Wa ana, dan aku ma'ahu, bersama dengannya, idza dzakarani, apabila dia berzikir kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala ni bukan setakat bila mana kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bukan situ saja, Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan kalau kita belajar dalam kitab-kitab lain, kebersamaan Allah dengan kita bila mana kita berzikir, dia tidak sama dengan kebersamaan Allah dengan sesiapa yang lain. Orang solat, Allah bersama dengan dia. Orang sabar, Allah bersama dengan dia. Kan ada ayat Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Allah bersama dengan orang bertakwa, ya, innallaha ma'al muttaqin. Tapi dia tidak sama. Ya, orang yang berzikir ni, pertama, bagaimana Allah bersama dengan dia? Allah terlalu dekat dengan dia. Yang kedua, kata ulama, bagaimana Allah bersama dengan dia di saat dia berzikir? Allah sentiasa akan tolong dia bila-bila masa sahaja. Yang ketiga, kalau dia berzikir, ni zikir yang banyak, ni bukan zikir sikit-sikit kan. Kita ni zikir sikit nak suruh Allah bagi banyak. Ya, tak boleh lagi tu. Kita kena zikir banyak. Sebab ayat Quran tadi zikir yang banyak. Berdiri pun zikir, duduk pun zikir, baring pun zikir. Ni maksudnya zikir yang banyak. Yang ketiganya ialah Allah akan pilih dia jadi wali. Kerana ulama mengatakan az-zikru mansyurul wilayah. Imam Qushairi dalam satu kitab Risalah Qushairiyah, dia kata apa? Zikir ni permulaan kewalian. Siapa nak jadi wali Allah, dia kena mula dengan zikir. Itulah. Baik, kemudian fa in zakarani fi nafsi. Kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya. Ya, kita ingat dalam hati kita. Zakartuhu fi nafsi, aku juga akan ingat kepadanya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, kalau dia ingat kepadaku di khalayak ramai. Di satu kaum, di khalayak ramai. Macam sekarang ni kan, kita ramai-ramai ni kita buat majlis zikir. Allah akhirat nanti, Allah akan ingatkan kita pada khalayak ramai. Allah akan sebut nama kita ni ahli zikir di hadapan malaikatnya, nabi-nabinya, kaum-kaum nabi yang lainnya. Sebab tu nak kena ada majlis zikir. Apa makna majlis zikir? Yang zikir yang dibuat secara beramai-ramai dalam satu majlis. Cuma saya selalu sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu buat majlis zikir, majlis tahlil ramai-ramai, ya. Cuma kita nak kata apa ya? Nak kata, kalau boleh lah, kita buat majlis tahlil ni bukan untuk kematian sahaja. Contoh malam ni, ya puan-puan, malam ni saya jemput ya ke rumah saya. Nak buat apa Ustaz? Kita buat majlis tahlil. Siapa yang meninggal? Janganlah tanya. Ya, majlis tahlil je meninggal. Majlis tahlil je meninggal. Buat majlis tahlil, siapa meninggal? Tak ada siapa-siapa meninggal. Nak buat apa? Nak baca la ilaha illallah beramai-ramai. Kerana la ilaha illallah ni kan dia banyak kelebihan dia. Ada satu tu yang saya dah bagi ke dulu. Saya lupa, kena ingatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan, yang lain. Nada dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Biha yasmutul iman, biha yahsulul aman. Karir ayyuhal insan, la ilaha illallah. Yang tu, la ilaha illallah ni, biha, dengan la ilaha illallah tu yasbutul iman, dia boleh meneguhkan iman. Jadi kalau kita buat majlis membaca la ilaha illallah, iman kita Allah teguhkan pada malam itu, pada majlis itu, dan selepas daripada itu. Biha yahsulul aman, dengan la ilaha illallah itu dia menghasilkan keamanan, dia mendatangkan keamanan, ketenangan dalam hati kita. Sekarang kan risau kita sekarang ni. Jadi ni Omicron pula ni, dia bawa umi dia katanya. Kan? Yang lain lagi, la haula wala quwwata illa billah. Bila akan berakhir tak tahulah, ya.
Subhanallah. Baik, yang selebihnya puan-puan boleh bacalah setakat tu dahulu insya-Allah ya. Tu yang hadis tu kita dah baca sebelum ni. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وعن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم لا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير يا الله وأنت عالم بها وخبير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنزل علينا يا الله خصوصا على ني عثمان بن حجي يوسف يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليه يا الله وعلينا يا الله وعليهم يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم والكورونا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضاه يا الله اللهم اشفي مرضاه يا رحمن اللهم اشفي مرضاه يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau turunkanlah ya Allah khusus kepada Nik Osman bin Haji Yusuf ya Allah, dan kepada kami semua ya Allah, dan kepada orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, dan ditimpa musibah di kalangan kami ya Allah. Engkau turunkanlah ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, penyelesaian daripada penyelesaian-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum karim.